Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Insyaallah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Hadis 1076. Katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujibid da'wata faqad 'asa Allah wa rasulahu. Akhrajahu Muslim. Maksudnya adalah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seburuk-buruk makanan ataupun seburuk-buruk hidangan ialah hidangan walimah yang tidak mengundang orang-orang yang menginginkannya, sedangkan orang-orang yang tidak menginginkannya diundang. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, bererti dia menderhakai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah menceritakan kepada kita perkataan yang pernah dia dengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa larangan dan suruhan, itu adalah wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jadi apa yang keluar daripada mulut Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum hakam, maka hukum hakam itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wajib, yang menjadi kewajipan kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala mematuhi hukum hakam ini. Antara hukum hakam yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau adalah berkenaan dengan perkara yang berkait dengan walimatul urs, jamuan perkahwinan, yang mana di sana ada jamuan perkahwinan sebab tuang jamuan tersebut tidak buat mengikut apa hak yang ditetapkan oleh syarak, maka jamuan itu bukanlah dikirakan jamuan yang baik. Bahkan dalam hadis ni Rasul kata syarrut ta'am, sejahat-jahat makanan, seburuk-buruk makanan, iaitu makanan pada jamuan walimatul urs yang diundang orang-orang yang tidak memerlukan kepadanya dan dihalang orang-orang yang memerlukan kepada makanan tersebut. Orang hak yang memerlukan, orang susah, orang susah memerlukan makanan tapi tidak dijempu. Orang senang, orang hak yang kaya dah jemput pun tak ada masalah, dia ada bitih dah, dia cukup makan dah. Tapi dijemput golongan-golongan tersebut, golongan-golongan yang memerlukan tidak dijemput. Maka Rasul kata lagu mana?
walimatul urs itu adalah walimatul urs yang paling buruk. Hak dak pakai. Kalau cakap kita gitulah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada penghujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang tidak memenuhi undangan walimatul urs, maka dia derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Sebab itulah majoriti ulama fiqh, termasuklah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka berpandangan bahawasanya menghadiri walimatul urs ataupun jemputan walimatul urs, hukum dia adalah wajib. Dan pada minggu lepas kita ada cerita dah apakah hukum menghadiri undangan walimatul urs. Jadi ketika kita diundang, apakah hukum kita menghadiri? Baik, jawapannya ulama berbeza kepada 3 pandangan. Pandangan majoriti ulama adalah wajib berdasarkan kepada hadis ini. Pandangan sebahagian daripada ulama, hukum dia adalah sunat. Sebab dia, sebab melakukan walimatul urs hukum dia sunat, maka sama juga pergi kepada walimatul urs juga hukum dia sunat. Pandangan yang ketiga adalah hukum menghadiri jemputan walimatul urs adalah fardu kifayah. Apabila ada dah tetamu-tetamu yang hadir, maka orang lain tidak lagi wajib hadir. Tapi pandangan yang mu'tamad, pandangan yang dipegang, pandangan majoriti ulama adalah wajib kita hadir kepada jemputan walimatul urs apabila cukup syarat. Apabila cukup syarat-syaratnya. Dia ada syarat. Ulama fiqh mengkaji daripada Al-Quran, daripada hadis, maka dia pun buat kesimpulan di sana ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Yang apabila cukup syarat-syarat ini, maka barulah wajib kita menghadiri kepada walimatul urs, jemputan walimatul urs. Tapi kalau tidak cukup syarat, maka tak wajib kita hadir. Bahkan kadang-kadang haram hadir. Kalau tak cukup syarat. Antara syarat yang disepakati oleh ulama fiqh tanpa ada khilaf adalah kalau sekiranya orang yang buat walimatul urs dalam masa yang sama ada dibuat maksiat. Dia buat majlis joget laki puang. Memang kalau ikut ke nafsu kita, tambah-tambah nafsu muda, sesuai sungguhlah nafsu muda. Kalau ikut ke nafsu, memang cukup sesuai lah. Kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab ataupun amalan yang membawa kepada seorang masuk neraka sesuai dengan nafsu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Syurga ni dilingkungi dengan perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, manakala neraka dilingkungi dengan perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Baik, jadi kalau ikut nafsu kita, memanglah benda maksiat tu mani. Mereka yang telah mendidik nafsu dia dan nafsu dia terdidik, barulah dia tak rasa mani untuk melakukan maksiat, bukan dia rasa mani untuk melakukan ibadat. Baik, jadi kalau ada maksiat, sebagai contoh duk main joget, pendedahan aurat sebagai contoh, maka tidak wajib hadir ke majlis walimatul urs tersebut dengan kesepakatan ulama. Baik, patut ada lagi lah syarat-syarat yang lain. Antara syarat yang lain, tuan rumah saat ni tu tak ada anjing, tidak pelihara anjing. Sebab dia pelihara anjing kalau tidak ada sebarang keperluan adalah dilarang oleh syarak. Sehingga kan di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadkhulu baitan fiha tasawir atau kama qala. Para malaikat tidak masuk di dalam rumah yang ada patung dan ada anjing. Fiha tasawir wa kalb. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung dan ada anjing. Sebab dia, sebab rumah tersebut melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau anjing yang diperlukan untuk jaga kebun, buat buru, itu tidak menjadi masalah. Sama juga patung. Kalau ada perkara-perkara lagu tu tidak wajib hadir. Banyak lagi ulama bincang syarat-syarat wajib hadir kepada walimatul urs. Baik, jadi pendek kata, jangan kita ambil hadis ni terus kita pukul secara umum. Apabila dijemput kepada walimatul urs, maka kita kata wajib hadir secara mutlak. Tidak. Bahkan di sana ada syarat-syarat yang
telah ditetapkan oleh ulama-ulama fiqh berdasarkan kepada hadis-hadis yang lain, bahawasanya ada syarat-syarat tertentu yang apabila cukup syarat-syarat ini barulah wajib menghadiri kepada majlis walimatul urus. Baik. Kemudian katanya wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am akhrajahu Muslim aidan. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang di antara kamu diundang, penuhilah undangannya. Kalau orang tu ada orang jemput dia kepada majlis walimatul urs, maka hendaklah dia terima, dia penuhi undangan tersebut. Jika dia sedang puasa, cukup mendoakannya. Dan jika dia tidak puasa, hendaklah dia makan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Katanya walahu min hadits Jabirin nahwuhu wa qala fa in syaa'a ta'im wa in syaa'a tarak. Dan ada satu riwayat bagi Imam Muslim daripada hadis Sayyidina Jabir, kata Sayyidina Jabir, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dia ingin makan maka boleh dia makan, dan jika dia ingin tetap berpuasa boleh tidak makan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ketika orang jemput kita kepada majlis walimatul urs, secara kebetulan kita berpuasa. Baik, adakah apabila kita berpuasa maka tidak dituntut kepada kita untuk hadir? Itu soalan dia. Adakah apabila kita berpuasa maka tidak dituntut kepada kita hadir? Jawapannya tidak. Sama ada kita berpuasa ataupun tidak, tetap dituntut kepada kita hadir kepada majlis tersebut. Baik, berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi, kata Rasulullah, apabila seorang di kalangan kamu dijemput kepada majlis walimatul urs, maka hendaklah dia memenuhi jemputan tersebut. Sekiranya dia berpuasa, maka hendaklah dia berdoa. Kalau dia puasa, dia berdoa kepada tuan rumah. Siapa? Doa. Sama ada doa kuat ke, doa slow ke, itu pasal dia lah. Mungkin kalau nak buah tangan banyak sikit, doa kuat kan? Boleh buah tangan banyak sikit, tuan rumah bagi. Baik, jadi itu pasal dia lah. Rasul suruh berdoa, ya Allah bagilah keberkatan kepada tuan rumah, ya Allah peliharalah tuan rumah, ya Allah turunlah rahmat kepada dia. Ikutlah apa doa kebaikan untuk tuan rumah, untuk pengantin. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sekiranya dia tidak berpuasa, kata Rasul, hendaklah dia makan. Cuma ada riwayat yang lain, kalau dia tidak berpuasa, boleh dia nak makan ataupun boleh dia tambah makan. Baik, dia boleh pilih antara makan ataupun tidak. Jadi kesimpulan daripada apa hak yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ataupun kesimpulan yang dibuat oleh ulama yang difahami daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang itu dijemput, maka kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertamanya, ketika kita dijemput kita berpuasa. Yang keduanya, kita tidak berpuasa. Kalau kita berpuasa, kita bahagi kepada dua. Yang pertamanya puasa wajib, yang keduanya puasa sunat. Kalau puasa wajib, kita tidak boleh membatalkan puasa. Orang yang telah masuk di dalam puasa wajib, contoh puasa qada, sebagai contoh puasa nazar, maka haram dia membatalkan puasa tersebut. Dia tidak boleh dah apabila masuk dalam puasa wajib dia nak batal balik puasa tersebut. Wala tubtilu a'malakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, jangan kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Okey, haram. Jadi apabila haram, sedangkan dia dijemput, maka dia pergi sampai sana, dia berdoa saja. Sunat dia berdoa. Tak payah bukalah doa. Sama ada dia nak khabar kepada tuan rumah ke ataupun tak mau khabar, tu nombor dua. Jadi khabar ke tuan rumah, tak apa, tak mau khabar, meminta maaf banyak, tak boleh makan sebab hamba puasa. Puasa qada. Dah apa puasa qada? Hamba leni baru isah.
Dulu kau teruk telajak dulu. Ni baru nak qada balik nak mampu lela dah Kalau cakap baru nak qada balik ni, kata khabar ketua rumah lagu tu. Baik, tak ada masalah pun. Baik, jadi tuan rumah pun faham. Dah puasa wajib memanglah tak boleh nak buka, dah bukalah. Dulu nana kita, alhamdulillah kat tua ni Allah Taala bagi hidayah sebelum daripada mati, nikmat yang cukup besar. Dulu nana, dulu teruk dulu, tapi kat nak mati tu Allah Taala bagi hidayah, sehingga kan kita perbaiki balik kesilapan kita sebelum daripada kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah nikmat yang cukup besar yang Allah Taala bagi kepada sebahagian daripada hamba-Nya. Jadi oleh kerana duk tengok sakit pas sakit, lepas tu dah lama dah ni rasa ni, mai umur 50 hang dah, 60 hang dah, takkan sampai 100 tahun lagi hidup. Jadi tu duk qada balik puasa tu. Jadi orang jemput pun tetap pergi. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah dia puasa sunat. Saat ni puasa wajib, puasa sunat. Kalau puasa sunat, boleh dia pilih di antara berbuka ataupun meneruskan ibadat puasa. Sebab Rasulullah kata kalau dia puasa, maka hendaklah dia berdoa. Kalau dia memilih untuk meneruskan ibadat puasa sunat, maka sunat dia berdoa untuk orang hak yang jemput dia, untuk pengantin, kepada tuan rumah. Dan boleh juga dia berbuka. Kerana orang hak yang puasa sunat, dia adalah dia diberi pilihan untuk meneruskan ibadat puasa dia ataupun dia berbuka. Di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saimul mutatawwi'u amiru nafsi. Orang yang puasa sunat ni dia adalah pemimpin kepada dirinya. Baik, insya'a sham, sekiranya dia ingin dia boleh meneruskan puasa. Kalau sekiranya dia ingin sebaliknya dia boleh berbuka. Baik. Cuma mana lebih afdal di antara dia berbuka ataupun dia meneruskan ibadat puasanya? Mana lebih afdal? Jawapannya kena tengok kepada reaksi tuan rumah. Jadi tuan rumah tak ada masalah pun kalau dia terus puasa, sebab memang lauk dah cukup memang lauk dah cukup. Jadi tak ada masalah pun kalau dia meneruskan puasa, memang lauk dah cukup, orang ramai lagi. Lebih afdal dia meneruskan puasa. Tapi kalau tuan rumah saat itu memang nak juga dia makan walaupun sikit, maka lebih afdal dia berbuka kerana memasukkan kegembiraan ke dalam hati tuan rumah. Baik, dia apabila dia berbuka, maka sunat dia qada balik puasa tersebut. Sunat dia qada balik puasa tersebut. Dia puasa sunat apabila kita membatalkan puasa sunat, sunat kita qada balik. Tak wajib qada, hukum dia sunat menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik, kalau dia tak puasa, saat ni puasa wajib, puasa sunat, selesai dah selagi, tak puasa, maka tak puasa dia hadir. Lepas tu adakah wajib dia makan ataupun tidak? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Ketika kita dijemput kepada walimatil urs, baik, sedangkan kita tidak berpuasa, adakah wajib kita hadir sahaja ataupun wajib kita hadir serta wajib kita makan? Baik, jawapannya adalah tidak wajib kita makan. Hak yang wajib kita hadir. Namun ada juga pandangan yang mengatakan wajib makan dengan syarat-syarat tertentu. Makanan tu sesuai dengan kita. Mai makanan tak sesuai, tak ada ulama yang kata wajib. Mai kita darah tinggi lagi, kecing manis lagi, makanan hak memang marah leka penyakit tersebut, wajib makan, boleh mendatangkan mudarat kepada kita, maka tidak wajiblah. Jadi sebenarnya hak yang wajib adalah menghadirkan diri. Manakala makan hukum dia adalah sunat sahaja. Baik, seterusnya ayyamul walimah, hari-hari walimah. Hari-hari walimah, maksud dah hari-hari walimah, berapa hari kita nak buat kenduri kahwin ini? Nanti kita tengok. Ada perbincangan yang akan kita bincang lepas daripada ini. Kita baca hadis dulu. Baik, katanya wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul walimati awwal yawmin haqq wa ta'amu yawmi tsani sunnah wa ta'amu yawmi tsalithi sum'ah wa man sam'a Allahu bih. Rawahu at-Tirmidzi wastaghrabah wa rijaluhu rijalus sahih. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hidangan walimah di hari pertama adalah wajib.
hidangan walimah di hari kedua adalah sunat, dan hidangan walimah di hari ketiga adalah ketenarang. Benda ketenarang. Dia sum'ah ni adalah nak nunjuk kepada orang, dan barang siapa yang ingin tunjuk benda tu kepada orang, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas dengan kebalikannya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi ganjaran pahala kepada dia kerana dia buat ini tidak ada keikhlasan. Baik, hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi, namun Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai gharib, meskipun semua perawinya adalah perawi hadis sahih. Jadi hadis yang kita baca saat ni, ada ramai di kalangan ulama-ulama hadis menilai sebagai hadis dhaif. Benda yang kita boleh faham daripada hadis ini, apa yang dapat difaham daripada hadis ini adalah makanan walimatul urs pada hari yang pertama, jika diundang maka hukum hadirnya adalah wajib. Tetapi kalau dilakukan pula pada hari kedua, orang banyak piti, hari pertama wah, hari kedua wah, hari ketiga wah, dah nak nikah lama dah, boleh memang dengan hak yang dia kenang sungguh jadi sanggup habis piti seminggu. Wak majlis kenduri perkahwinan seminggu. Hari pertama nasi ni, hari kedua makanan ni, hari ketiga makanan ni, sampai seminggu. Ni sebagai contoh. Hari pertama kalau jemput kita wajib kita hadir. Hari kedua tak wajib hadir, hukum dia sunat. Hari ketiga baik, Rasul kata sum'ah. Tu dah comel dah tu. Dah comel nak tunjuk ke orang dah tu. Tu maksud. Baik, maka sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya kalau sekiranya sampai kepada hari ketiga masih lagi buat, maka hukum hadir tidak wajib dah dan tidak sunat. Bahkan ada pandangan yang mengatakan makruh. Tapi pandangan majoriti ulama bukan begitu. Pandangan yang lebih tepat bukan begitu. Pandangan yang lebih tepat adalah kalau sekiranya orang tu buat sampai ke seminggu sekali pun dan tidak ada perasaan nak nunjuk kepada orang, kita tengok kepada reaksi dia bukan nak nunjuk kepada orang, maka tidak menjadi masalah. Hukum hadir selain daripada hari yang pertama adalah dibolehkan. Manakala hari yang pertama adalah wajib. Sebab dia kerana di sana ada hadis yang mana ada sebahagian daripada sahabat ataupun sebahagian daripada tabi'i, yang mana mereka apabila mereka berkahwin, mereka akan membuat walimatul urs selama 7 hari. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, dia menyebut hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Shaybah daripada jalanan Hafsah binti Sirin. Kata Hafsah binti Sirin, ketika ayah aku berkahwin, maka dia menjemput para sahabat Rasulullah untuk datang kenduri selama 7 hari. Selama 7 hari. Maka sebab itulah Imam Al-Bukhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia cenderung kepada pandangan tidak menjadi masalah membuat kenduri perkahwinan lebih daripada sehari. Cuma kewajipan hadir adalah pada hari yang pertama. Tapi dengan syarat kalau nak buat lebih daripada sehari, bukan kerana nak menunjuk kepada orang. Kalau jelas kalau nak menunjuk kepada orang, hukumnya adalah salah. Katanya walahu syahidun an Anasin inda Ibn Majah. Hadis ini mempunyai penguat yang menguatkan yang diriwayat oleh Imam Ibn Majah daripada jalur sanad Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian katanya wa an Safiyyah binti Syaibah qalat أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري. Daripada Safiyah binti Syaibah katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah ketika berkahwin dengan sebahagian daripada isterinya dengan 2 cupok daripada syair. Syair ni daripada Bali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Tengok, Rasulullah pernah buat walimatul urs 2 cupok syair sahaja. Dah 2 cupok ni banyak mana? 2 cupok. Secupok lebih kurang dalam 600 gram. Kalau kita ni kok, kalau kira dengan gram,
600 gram kalau secupok. Jadi kalau 2 cupok kok sekali lebih sikit je. Hak tu je. Hak yang Rasulullah buat walimah. Dah kebetulan tak ada benda, tak ada benda pada hari itu. Qada tu ada, buat qada tu lah. Maksudnya bukanlah kita saat itu membebankan diri kita untuk buat walimatul urs sehingga kan benda hak yang tidak mampu pun kita tebang juga. Baik, ni di antara benda hak yang perlu kita kena perbetulkan dalam masyarakat kita. Ada setengah daripada masyarakat kita nak buat walimatul urs nebeng sangat sehingga sanggup berhutang berbelah-belah ribu hanya untuk nak buat majlis walimatul urs besar. Dah mu tak ada piti, buat sikit-sikit dah. Suka dah seekor kambing, tak ada piti nak buat warna. Baik, tambah-tambah ekonomi bermasalah pula ni. Tak payahlah buat besar-besar. Nak sedap orang kata. Nak kira orang kata tak ada orang dak kata. Manusia Rasulullah yang paling baik pun orang kata. Kan pernah orang duk cerita tentang Luqmanul Hakim bersama dengan anak dia dengan seekor keldai tu kan. Seekor keldai. Dia dengan anak dia. Lepas tu naik belaka dua-dua, orang kata Allah teruk dua orang ni dok nyak-nyak ke keldai naik belaka. Turun belaka dua-dua, orang kata oh bodoh, ada binatang dok naik. Naik anak naik, ayah heret, anak nak dok reti bahasa, nak nyanyi ke ayah. Ayah naik, anak dok naik, orang kata ayah dok siang ke anak. Kita nak lepas daripada mulut orang tak boleh, tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin sama sekali kita nak lepas daripada mulut orang. Nabi SAW adalah insan yang paling sempurna. Cuba baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Cuba kita baca dalam kitab Dalailun Nabi. Cuba baca dalam kitab Khasa'isun Nabi. Kita dapati Rasulullah adalah orang yang mempunyai akhlak yang cukup luar biasa. Tapi ada orang kata dia, boleh ada orang kata. Sebab itulah pepatah Arab kata lagu mana? Ridhan nas ghayatun la tudrak. Redha manusia adalah satu matlamat yang tidak dapat dicapai sama sekali. Kita nak capai, nak suruh orang suka belaka kita, tidak mungkin sama sekali. Tapi waridallah ghayatun la tutrak. Tapi redha Allah adalah satu penghujung yang tidak boleh ditinggal sama sekali. Maka tinggallah benda yang tidak boleh dicapai dan capailah benda yang tidak boleh ditinggal. Jadi kita kena usaha untuk mencari keredaan Allah, bukan keredaan manusia. Kita nak lepas daripada orang cakap orang tak lepas sama sekali. Kita jangan anggap apabila kita buat baik orang suka belaka. Dak, ada orang yang tidak setuju sebab manusia ni tidak sama. Ada yang jiwa kotor, ada jiwa busuk. Maka benda orang buat baik pun dia rasa tak nampak baik. Baik. Jadi sekarang ni kita buat benda yang bertepatan dengan syarak. Kalau sekiranya kita tidak mampu, jangan berlebih-lebihan. Ni siapa ke berhutang belah-belah ribu. Mahal kahwin dah tinggi, berhutang dah situ. Lepas tu dia buat jamuan berhutang pula. Dah kesusah pengantin kat gini nak meneruskan, melangsungkan rumah tangga dia. Duk cara kebayar hutang, kat gini nak rumah lagi, nak tu lagi, nak ni lagi. Dah kita tidak mampu buat kecek. Payah benda. Baik. Jadi kalau pakat uat lagu tu lah, kita tak ada orang cakap pakat uat. Pakat uat belaka, uat aku uat gitu. Tak ada orang cakap ni takut orang tak sedar apa semua sekali. Tak sedar sebab pakat tak ada pakat uat. Hak ni tak sedar kamu, hak ni tak sedar aku. Pakat tak sedar belaka, akhirnya buat benda yang membebankan. Baik. Jadi Nabi SAW, orang yang mampu tak ada masalah. Kita cerita orang yang tidak mampu. Orang yang mampu dipersilakanlah, tak ada masalah lah. Ambil pandangan yang disebut oleh sebahagian daripada ulama buat seminggu, buat 8 hari. Dah mampu kan? Tak ada masalah lah. Ni dah mampu, siapa berhutang, nebeng sangat, akhirnya tak boleh nak bayar hutang. Jadi kan susah lagu tu kan. Jadi Rasulullah pernah buat walimah 2 cupok bali je. Buat walimah 2 cupok bali je. Baik. Jadi teragak buat kali. Teragak buat kali. Jadi walimah dia beli puluh buku nasi lemak. Panggil kawan-kawan ni buat walimatul urs ni baru nikah malang ni. Pakat makan sikit seorang. Dapat dah pahala. Baik. Katanya wa an Anasin qal aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah 3 layal yubna alaihi bi Safiyyah fada'awtu al-muslimina ila walimatihi
فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري. Daripada Anas bin Malik katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal selama 3 malam di antara Khaybar dan Madinah. Khaybar adalah penempatan Yahudi. Madinah. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada peperangan yang dikenali sebagai peperangan Khaybar. Ada peperangan yang dikenali sebagai peperangan Khaybar. Puak-puak Yahudi, mereka pada asal mereka berada di negara Syam. Jadi kawasan Palestin apa semua sekali itu memang asal penempatan mereka lah. Tapi mereka dihalau dari kampung halaman mereka, maka bertaburang mereka pada atas muka bumi. Hak negeri sana, hak negeri sini. Dan ada 3 kumpulan puak Yahudi hak yang tinggal sekitar Madinah. Yang pertamanya adalah Banu Qainuqa, yang keduanya Banu Nadir, yang ketiganya Banu Quraidah. Puak Yahudi, dia duduk di sekitar Madinah. Kerana ulama-ulama mereka telah membaca dalam kitab-kitab dulu bahawasanya tempat Nabi akhir zaman adalah berada di Madinah. Mereka duduk situ. Ketika mereka berada di sekitar Madinah, cara untuk mereka hidup dengan aman adalah mereka memasukkan perbalahan kepada penduduk Madinah. Memang perangai dia daripada dulu lagi gitu. Dia nak jaga dia, maka dia orang-orang Madinah berbalah. Maka puak Aus dan Khazraj berbalah. Padahal Aus dan Khazraj adalah anak beranak. Baik, dipendekkan cerita, puak Yahudi ni selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Rasulullah berdamai dengan dia, buat baik dengan dia, menjalinkan hubungan rapat, ada perjanjian yang diikatkan. Tapi Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah semuanya mengkhianati janji. Maka apabila mengkhianati janji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halau Banu Qainuqa dan Banu Nadir daripada Madinah. Manakala Banu Quraidah, Rasulullah yang bukan Rasulullah yang menjatuhkan hukuman, tapi Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat Rasulullah yang menjatuhkan hukuman. Apabila mereka mengaku dah bersalah, lepas tu mereka kata nak minta Sa'ad bin Mu'adz yang menjatuhkan hukuman kepada kami. Sebab dia nak Sa'ad bin Mu'adz kerana Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang bersumpah setia dengan dia sebelum daripada ni. Jadi kata kalau Sa'ad bin Mu'adz jatuhkan hukuman, maka ringan sikit. Tiba-tiba Sa'ad bin Mu'adz setelah daripada dilantik menjadi hakim, bukan Rasulullah yang menjatuhkan hukuman, Sa'ad bin Mu'adz. Selepas daripada Sa'ad bin Mu'adz dilantik menjadi hakim oleh puak dia sendiri, maka Sa'ad bin Mu'adz suruh bunuh mana-mana hak yang dewasa. Hak perempuan dengan kanak-kanak tawang. Kerana punca daripada khianat dia, mana-mana sahabat hak yang terbunuh dalam peperangan Khandaq. Baik. Jadi hak yang dihalau daripada Madinah, dia pakat berkumpul di Khaybar. Dan puak Yahudi ni masa dia duduk di Khaybar, dia memegang ekonomi. Dia pandai abad nanang apa semua sekali. Memang bijaklah dia. Baik. Jadi maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk memerangi Khaybar. Perang dengan Khaybar. Dipendekkan cerita lama jugalah perang. Akhirnya Yahudi di Khaybar kalah. Antara anak perempuan bagi pemimpin Yahudi adalah nama dia Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Dia adalah daripada keturunan Nabi Harun. Baik. Jadi apabila dia ditawang, maka Rasulullah baru kenal dia, Rasulullah tahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepada dia untuk dimerdekakan dia dan menjadi isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia memilih untuk menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah cerita dia. Masa lepas daripada dia jumpa dengan Rasulullah saat itu, mata dia lebam. Mata dia lebam. Rasul tanya, dah apa lebang mata tu? Dia kata, hari itu aku tidur di atas riba suami aku. Tiba-tiba aku mimpi ada bulang yang datang daripada kota Yathrib, daripada Madinah, jatuh ke riba aku. Aku pun khabar ke tok lelaki aku. Tok lelaki aku kata, oh,
Kenang ke orang hak duduk di Yathrib pun. Pemerintah Yathrib pun. Pau nak tumbuk kok mata. Dia tumbuk. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan dia. Di masa Rasulullah berkahwin dengan dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat walimatul urs. Jadi apa yang disebut di sini? Maka aku mengundang kaum muslimin. Jadi Anas bin Malik ajak orang-orang, sahabat-sahabat untuk datang kepada walimatul urs Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saat itu tidak ada roti, mahu pun daging. Daging tak ada, roti tak ada. Dah makanan dia, walimatul urs jamum dia. Melainkan hanya makanan lain yang masih tertinggal. Lalu baginda memerintahkan agar dibentangkan hamparang, kemudian disajikan di atasnya kurma, keju dan minyak sapi. Tak kurma, lepas tu keju, tak minyak sapi. Makan waktu je. Daging tak ada, roti pun tak ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis ini adalah lafaz Imam Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.